Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan terangkan sedikit tentang teknik menulis rumusan. Baiklah, pelajar, sebelum kamu membuat latihan rumusan yang diberikan oleh cikgu sebentar tadi, kamu lihat dulu video ini dan fahamkan bagaimana cara hendak menulis rumusan dengan baik. Baiklah. Pertama sekali, murid dikehendaki menghasilkan rumusan berdasarkan teks dan kehendak soalan yang dikemukakan. Contohnya, teks atau petikan yang cikgu berikan pada kamu itu, petikan rumusan itu sebutlah yang kamu perlu dijadikan sebagai bahan rujukan pertama. Murid akan diberikan sebuah petikan tanpa kata kunci atau kemungkinan ada kata kunci. Apa dia kata kunci? Kata kunci itu adalah apa yang ingin diceritakan, ingin disebut, ingin disentuh dalam sebuah petikan. Jika ada kata kunci, kehendak soalan biasanya diperolehi dalam perenggan pertama. Jika petikan tersebut sudah ada kata kunci, dalam perenggan pertama, dia akan beri kepada kamu kehendak soalan. Baiklah, kita lihat rumusan mempunyai 3 perenggan. Seperti yang cikgu terangkan sebelum ini, kamu perlulah menulis rumusan dalam 3 perenggan. Perenggan pendahuluan merupakan idea utama. Perenggan isi merupakan idea sampingan, manakala perenggan penutup merupakan kesimpulan. Baiklah, mari kita lihat rangka rumusan. Sini. Kamu perlu untuk perenggan pertama, iaitu perenggan pendahuluan, kamu perlulah memulakan ayat dengan petikan membincangkan dan masukkan kehendak soalan serta idea utama. Seterusnya, perenggan kedua, kamu masukkan semua idea sampingan ataupun isi, iaitu isi pertama, isi kedua, isi ketiga, isi keempat, isi kelima dan isi keenam. 6 isi diperlukan untuk soalan rumusan ini. Apabila selesai kamu masukkan 6 isi, kamu boleh masukkan 7 isi ke-7 sebagai satu langkah berjaga-jaga jika ada isi kamu yang tidak tepat. Tetapi jika karangan kamu sudah panjang, kamu tidak lagi digalakkan untuk memasukkan isi ke-7. Sebab panjang karangan rumusan kamu tidak boleh melebihi 100 patah perkataan. Dan akhirnya pada perenggan ketiga, kamu masukkan kesimpulan. Sama juga dengan pendahuluan, kesimpulan juga perlu buat dalam satu ayat. Kamu boleh tulis kesimpulannya, beri cadangan kamu dan beri satu harapan. Cadangan dan harapan dibuat dalam satu ayat menggunakan kata hubung agar. Baiklah, murid-murid dinasihatkan menulis rumusan tidak boleh melebihi 100 patah perkataan. Setelah habis kamu melakukan rumusan, setelah habis kamu menulis rumusan yang lengkap, kamu perlu mengira dan meletakkan jumlah patah perkataan. Sekarang kita lihat kepada pemarkahan. Idea utama ataupun isi pendahuluan. Satu pendahuluan yang tepat, kamu akan dapat 2 markah. Manakala idea sokongan ataupun isi, kamu memerlukan menulis 6 isi. 6 isi ini, kamu akan dapat 6 markah.
Satu isi, satu markah. Dan satu kesimpulan. Satu kesimpulan, kamu akan dapat 2 markah. Baiklah, jumlah keseluruhan isi kamu ialah 10 dan 10 markah akan diberikan. Lagi 5 markah ialah markah bahasa, akan dinilai dari keseluruhan kesimpulan, dari keseluruhan rumusan kamu. Bagaimana kamu menghubungkan isi dengan menggunakan penanda wacana yang baik dan sebagainya. Baiklah, cikgu berikan sedikit tips untuk kamu menjawab soalan. Semasa kamu membaca petikan, kenal pasti dan garis isi-isi penting, tanda dengan nombor supaya kamu mudah untuk kenal pasti isi-isi tersebut. Kemudian, susun isi-isi penting mengikut urutan nombor. Satu isi penting ditulis dalam satu ayat sahaja. Jadi, bila nak masuk isi kedua, kamu digalakkan menggunakan penanda wacana untuk menyambung isi kedua. Elakkan menulis pendapat kamu dalam isi sebab ia akan menambah patah perkataan. Baik, itu sahaja. Cikgu harap kamu boleh buat rumusan yang cikgu berikan kepada kamu dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.